Bab Kuliyatul Khams pada muka surat 29. Jadi dalam bab ini kita akan menjelaskan secara ringkas berkenaan dengan Kuliyatul Khams. Apa dinamakan Kuliyatul Khams? Sebab yang kita akan bincang ini adalah lafaz kuli. Lafaz kuli itu apa? Kuli itu adalah ma yandariju tahtahu al-afrad. Okay, yang di bawahnya, lafaz tersebut di bawahnya itu ada bahagian-bahagian, sama ada jins, nau, faslun, qasah, am dan sebagainya. Okay, jadi perkataan kuli ni dia adalah satu kata am yang mempunyai di bawahnya itu mempunyai banyak afrad dia. Contoh kita kata al-insan. Insan itu adalah lafzul kulli sebab di bawah insan dia ada Muhammad, Ali, Fatimah. Maka perkataan insan dipanggil sebagai lafzul alfazul kulliyah, perkataan kulli. Jadi antara istilah yang contoh yang lain, contoh bangunan. Bangunan adalah lafaz kulli sebab di bawah bangunan itu ada, kita tahu bangunan ni susah lah sikit, kita ambil rumah. Okay, rumah itu adalah lafaz kuli sebab di bawah rumah itu ada rumah teres, ada rumah pangsa, ada rumah banglo, ada rumah apa lagi, macam rumah lah. Okey, faham ya? Ataupun kita tahu sekolah. Sekolah juga adalah lafaz kuli sebab di bawah sekolah itu ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan. Jadi lafaz kuli ini dibincangkan di dalam ilmu mantik sebab lafaz-lafaz inilah yang akan kita gunakan untuk mentarifkan sesuatu perkataan ataupun sesuatu perkara. Jadi contoh kita nak definisikan tentang manusia. Maka apa itu manusia? Jadi dia menjawab bagi persoalan ma huwal insan. Al-insan haiwan. Haiwan itu adalah lafaz kuli sebab di bawah haiwan perkara yang hidup termasuklah lembu, termasuklah singa, kerbau dan juga manusia. Kemudian itu adalah lafaz kuli sebab di bawahnya itu ada afrad, ada item-item yang lain. Kemudian kita sebut natik itu adalah faslun, dan bagi membahagikan atau membezakan hakikat manusia dengan haiwan-haiwan yang lain. Maka itu yang kita bincang tentang Kuliyatul Khams sebab Kuliyatul Khams inilah yang akan kita gunakan dalam membina ta'rif, dan Kuliyatul Khams juga kita akan gunakan di dalam membina qadhiyah. Alfaz, kemudian Kuliyatul Khams itu mempunyai sumbangan berkaitan dengan pembinaan ta'rif dan juga pembinaan qadhiyah, premis-premis yang akan kita gunakan dalam membentuk al-qiyas. Okay, jadi jangan pening-pening, insya-Allah. Lama-lama kita akan faham dengan apa yang kita akan belajar tentang istilah yang akan datang nanti. Okay, terima kasih. Okay, kita masuk dalam bab Kuliyatul Khams pada muka surat 30. Yang qasimu al-ismu bi'tibari mafhumi ila kulli wal juz'i. Okey, isim boleh dibahagikan berdasarkan kepada mafhum dia, kepada kulli dan juga juz'i. Okey. Al-ismu kulli dan juga juz'i. Maksudnya mafhum ma sadaq, apa yang terdiri di bawah perkataan isim tadi. Okey, al-kulli, apa itu kulli? Ma sadaqa 'ala kathirin, iaitu apa yang merangkumi ke atas banyak. Maksudnya banyak di sini adalah banyak afrad, banyak item, banyak apa lagi banyak ala kathirin, disebut kathirin. Okey, ala kathirin, so banyaklah, di bawah dia tu ada juzuk dia. Sebab al-kulli di bawah dia ada juzuk-juzuk. Itu maksudnya. Manakala juz'i ma la yasduqu ala kasirin, iaitu sesuatu yang tidak merangkumi ke atas banyak. Maksudnya
bila kita sebut insan, bila kita sebut kereta. Ini perkataan kereta itu ada banyak. Contoh kalau nak faham perkataan kuli ni macam mana. Okey. Contoh ayah kita, mak kita sebut, Muhammad, tolong ambil tudung mak. Jadi tudung di situ adalah lafaz kuli, sebab di bawah tudung itu tudung apa? Jenis-jenis tudung orang perempuan ni lah. Tudung apa tudung bawal ke? Tudung Maria Farida ke? Tudung shawl ke? Itu juga adalah tudung. Sebab bila disebut lafaz tudung, maka dalam kepala otak kita ini merangkumi, kita faham dengan banyak makna afrod yang terdiri di bawah tudung tersebut. Okey. Kalau di sini insan, lafzul insan yasduqu ala Ahmad wa Muhammad wal Fatimah. Okey, perkataan insan itu merangkumi maksud Ahmad, Muhammad dan Fatimah. Lain-lain lagi lah. Kalau kamu nak masukkan diri kamu di bawah tu pun boleh. Tidak ada masalah. Okey, contoh dia bagi lagi nahrun, sungai. Maka perkataan sungai tadi dalam bahasa Melayu disebut kata nama am lah. Merangkumi sungai bernam, sungai Papar. Babar ni saya pun tengok sungai apa Babar, Papar lah kot. Bahasa Arab dia selalu tukar pa itu pi itu kepada ba. Kemudian sungai Muar. Okay, daulah, perkataan daulah, kerajaan, merangkumi Malaysia, Brunei dan juga Indonesia dan Thailand dan sebagainya. Jadi perkataan daulah ataupun kerajaan negara itu merangkumi maksud banyak di bawah dia. Okey. Kemudian kita tengok juz'i dulu. Kuli sekali kita sambung balik. Okey, iaitu wa kullu anwa'il mu'arifus sab'ah, iaitu semua jenis mu'arif ni, benda-benda yang menjadikan sesuatu isim itu dia jadi makrifah. Maksudnya kata nama khas, menjadikan sesuatu itu seperti masuk alif lam, dhamair, isim isyarah, isim mausul, seperti alam. Okay, contoh di sini kata nama khas Ahmad, dhamair ganti nama, huwa wa mahum yaumahuna, itu semua kata-kata ganti nama. Isim isyarah haza, itu ini, demikian, tilka, banyaklah dalam bahasa Arab. Isim mausul allazi, yang, allati. Okay. Kemudian al-mu'arraf bi alif lam, sesuatu yang dimakrifahkan dengan alif lam, seperti as-sayyarah. Bila sebut as-sayyarah, maka kita faham bukan sayyarah yang maksud kita ada di bawah dia tadi. Contoh kita hazihi sayyarah, itu maksudnya juz'i. Kita maksudkan kereta yang kita maksudkan itu, dia adalah juz'i. Jangan kita tukar. Kemudian mudhaf ila ma'rifah. Contoh babul madrasah, pintu sekolah. Nakirah maksudah bin nida, ya muallim, wahai guru. Maksudnya kita dah tentukan guru yang mana. Okay, walaupun perkataan tadi kita nampak sama erti dengan kuli, tetapi dia dimakrifahkan, dia khususkan dengan alif lam dan juga mudhaf ataupun nakirah maksudah. Okey, kemudian kita tengok kuli. Az-zati ma laysa bi kharij an mahiyah, nahwu al-insan haiwan natik. Okey, kuli dia terbahagi kepada dua, zati dan juga aradi. Zati ni kalau nak faham adalah dakhil, benda yang dalaman. Aradi ni adalah benda sifat, luaran. Zati ni adalah mahiyah ataupun benda dakhil, ataupun juz'ul minal mahiyah, sebahagian daripada zat ataupun entiti sesuatu perkara. Aradi adalah benda luaran ataupun sifat luaran. Dia ada terbagi mufarid jadi saya tak nak sebutlah yang mufaraqah dengan ada yang adamul mufaraqah. Okey, contoh di sini sebut ma laysa bi kharij an mahiyah, iaitu sesuatu yang bukan luaran daripada mahiyah.
Jadi saya tengok buku teks ni, dia mungkin tujuan dia nak memudahkan kita. Jadi dia hanya datangkan definisi yang berlawanan. Maksudnya bila kita faham arodi, kita akan faham zati. Jadi dia kata sesuatu yang bukan luaran daripada mahiyah, seperti mana al-insan haiwanun natiq, manusia adalah haiwan ni yang bernyawa lah. Bahasa Arab sebut bukan yang bahasa yang kita faham tu, haiwan tu binatang, tapi yang bernyawa. Sebab dia adalah lafaz kuli, haiwan natiq, haiwan yang berfikir. Okey, itu sebab berfikir ni adalah sifat dalaman manusia ataupun sebahagian daripada zat manusia. Aradi adalah makana kharijan anil mahiyah, sesuatu yang luaran daripada mahiyah zat tersebut. Nahu ad-dhahik wal mashi, itu sifat gelak dan juga sifat berjalan. Okey, dia adalah dhahik dan juga mashi. Okey. Fal lafdhu dhahik wal lafdhu mashi huma kharijani an mahiyati insan. Lafaz gelak dan juga lafaz berjalan ini adalah perkara luaran daripada mahiyatul insan. Manakala lafaz natiq laisa kharija anil mahiyatil insan. Kalau di sini dilus kata nama am dengan kata nama khas. Okey, faham tak? Ini kena faham betul-betul ni. Nanti kita akan guna benda ini dalam definisi. Al-kulli muka surat 31. Al-kulli zati yang qasimu ila jinsi wal naw'i wal fasli wa yang qasimu ardi ila al-ardil am wal qassah wa tu'rafu hadhihi al-aqsam inda al-manatiqah bi kullatil al-khams. Okey, kulli zati itu terbahagi kepada jinsun nafas. Jadi kena ingat, jins nafas itu termasuk di bawah kulli zati. Manakala al-aradi itu termasuk iaitu kepada ardul am khassah. Okey, maka dikenali ketika kesemua pembahagian ini di sisi ulama mantik dengan bikulatul khams. Okey, sebab ada 5 jenis alfaz kulli yang kita akan gunakan di dalam membina definisi. Okey, ini adalah pertamina dia, carta dia. Zati, jinsu, lebih kepada jenis kalau dalam bahasa Inggeris dia. Faslun ini adalah nanti kita tengok satu persatu lah, sesuatu yang menjadi pembeza. Okey, kemudian nau, spesies lah. Contoh panggil apa? Jinsun dengan faslun ini dan juga jinsun, nau dan juga faslun. Kita boleh mengemukakan definisi dengan mengemukakan jinsun dan juga faslun, dan kita akan boleh mengemukakan definisi dengan jinsun dan juga nau. Okey, ni arudi ni adalah ardul am dan juga khassah. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu definisi dia. Jangan risau. Okey, jinsun tu apa? Wa kulli. Dia adalah kulli. Bila saya sebut kulli, semua kena faham. Kulli itu mesti di bawahnya itu ada juz'i, ada ajza ataupun ada masadak yang lain. Okey, ala kasirin mukhtalifina fil haqiqah fil jawab ma huwa, iaitu lafaz kulli yang merangkumi ke atas banyak yang berbeza daripada sudut hakikat. Contoh, kita dengan lembu berbeza, tetapi kita bersatu dekat mana? Dekat jinsun dia, iaitu haiwan. Kedua-dua ini adalah haiwan, manusia dan juga lembu contoh. Jadi apa yang menyatukan adalah jinsun, haiwan. Okey. Contoh, iza su'ila ma wal insan wal farsu wal jamal. Contoh kita tanya apa itu manusia, kuda dan juga unta. Jadi apa yang menggabungkan ketiga-tiga objek ini? Ketiga perkara ataupun jinsun ini. Nau, minta maaf, nau. Maka jawapannya adalah haiwan. Mereka ini adalah makhluk ataupun kehidup benda yang bernyawa. Li'annahu yasduqu 'alal insan, kerana dia merangkumi, perkataan haiwan itu dia merangkumi insan, fars, kuda dan juga al-jamal, unta. Wa in kanu mukhtalifina fil haqiqah,
walaupun ketiga-tiga ini mempunyai hakikat yang berbeza. Macam manusia kita natik, kuda dia sahil, dia bunyi kuda lah. Saya lupa lah bahasa Melayu, dia ada istilah bunyi kuda tu mengehik kot. Kemudian al-jamal, jamal pun dia ada bunyi dia dalam bahasa Arab, nanti kita tengok, saya tak ingat. Okey, ataupun kita kambing, dia berbeza dengan manusia di sudut kambing ni dia mengembek. Dia punya ciri-ciri dia itu adalah mengeluarkan bunyi yang dikatakan sebagai mengembek. Okey, jadi jinsun ini yang paling atas. Kemudian di bawah jinsun adanya naun. Apa itu naun? Wa kulli, dia juga adalah lafaz kulli, sadiq, dia juga merangkumi ke atas item yang banyak. Muttafiqina fil haqiqah, yang bersama daripada sudut hakikat dalam menjawab soalan ma huwa. Okey, beza dengan nau', jinsun tadi dia mukhtalifin, berbeza. Nau' ini dia adalah sama. Contoh saya tanya soalan, iza su'ila ma huwa Muhammad, kita tanya apa itu Muhammad, Ali dan juga Fatimah, maka jawapannya adalah mereka ini di bawah nau' yang sama ataupun spesies yang sama, iaitu insan, manusia. Li'annahu yasduqu ala Muhammad wa Ali wal Fatimah muttafiqina fil haqiqah. Kemudian al-faslu pula apa? Wa juz'ul mahya sadiqu alaiha fil jawab ayu syai'in fi zatihi. Okey, jadi faslu ni dia adalah tamyiz, pembeza, ciri-ciri yang membezakan di antara nau' yang jinsun yang sama. Contoh, apa beza di antara manusia dengan kuda dengan unta. Okey, jadi faslun ini disebut sebagai fas. Fas itu adalah pembeza ya. Okey. Kemudian kita tengok definisi dia. Wa juz'ul maya sadiqul 'alaiha, iaitu faslun ini dia mesti sebahagian daripada mahyah. Mahyah ni zat lah, sebahagian daripada ciri-ciri dalaman. Okey, ciri-ciri dalaman. Okey, seperti fi jawab ayu syai'in. Jadi soalan ayu ni dia berbentuk tamyiz, yang untuk nak membezakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maksud kita tanya apakah beza dia? Apa keistimewaan dia? Apa perbezaan dia? Wa fi zatihi, pada zatnya. Misal, iza su'ila 'anil insan, apabila kita tanya kepada mengenai manusia, ayu syai'in huwa fi zatihi. Apakah yang membezakan, apakah spesialnya, apakah istimewanya manusia ini berbanding dengan yang lain pada zatnya? Maka jawabnya adalah natiq, iaitu berfikir. Okey. Li'annahu juz'ul mahiyah fil insan, kerana dia adalah sebahagian daripada mahiyah insan, sebahagian daripada identity ataupun zat, entity. Dia lebih kepada entity. Identity ni lebih kepada sifat luaran, entity itu lebih kepada sifat sebahagian daripada zat ataupun sebahagian zat. Okey, itu faslun, ciri yang membezakan di antara jinsun yang sama. Contoh, manusia dengan kuda dengan unta ataupun kereta. Okey, apa ciri-ciri kereta dengan motor? Apa perbezaan ciri-ciri kereta dengan motor? Kedua-duanya adalah kenderaan, iaitu jinsun yang sama, kan? Tetapi kereta ni kita kata ciri khas dia adalah dia mempunyai steering. Steering maksudnya apa? Steering. Tetapi motor dia mempunyai handle. Steering yang bulat. Kita kata kereta dia ada steering yang bulat. Steering itu sebahagian daripada
mahiyah kereta. Manakala motor yang faslun dia adalah dia ada pemegang throttle. Kereta tak ada throttle, pemulas handle. Jadi itu faslun yang membezakan di antara kereta dengan motor. Nak kata kedua-duanya itu adalah pengangkutan, itu kita panggil, ataupun kenderaan, maka dia adalah jinsun. Jadi dia adalah minta maaf. Kereta adalah kenderaan yang mempunyai steering yang bulat. Itu maksud dia. Kalau motor pula ialah kenderaan itu adalah jinsun. Okey Okey, ardul am. Okey, apa itu ardul am? Wa kulli, dia juga adalah lafaz kulli yang mana kharij anil mahiyah, dia adalah sifat luaran bagi mahiyah, sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha. Tetapi dia merangkumi ke atas perkataan tersebut, benda yang kita nak definisikan tadi, dan juga merangkumi orang lain, maksudnya objek yang lain. Bukan dia saja, dia adalah sifat luaran yang sama. Jadi kita definisikan ardun am ini adalah sebagai sifat luaran yang sama. Contoh berkaki, manusia itu contoh bagi sini kan, misaluhu al-mashi, iaitu sifat berjalan. Fa innahu yasduqu 'ala al-insani wal jamali wal farsi, kerana dia merangkumi manusia, unta dan juga kuda. Jadi sifat berjalan itu dia adalah sifat luaran yang ada persamaan dengan objek yang lain ataupun di bawah jinsun yang sama. Sebab insan, jamal dan fars ni adalah jinsun yang sama, iaitu haiwan. Maka kalau kita nak buat definisi menggunakan jinsun dan ardul am, jadi kita katakan insan haiwanul mashi, manusia itu adalah makhluk ataupun haiwan yang berjalan. Okey. Okay. Kalau siapa tak faham bagi tahu, boleh tanya soalan ya. Okey, khassah. Apa itu khassah? Okay. Khassah adalah ya kulli. Khassah ni dia lebih seperti mana faslun, tetapi khassah ini adalah sifat luaran. Faslun adalah sifat zat, sifat dalaman. Dia adalah sebahagian daripada zat. Okey, wa kulli kharij 'anil mahiyah. Okey, kamu kena hafal tu. Apa beza khassah dengan faslun? Kalau khassah ini dia adalah lafaz kulli yang merupakan sifat luaran bagi mahiyah tersebut. Al-khas biha, yang dikhususkan dengan baginya. Fi jawab ayu syai'in huwa fi ardihi. Apa yang menjadi pembeza dia ataupun sifat luaran yang membezakan dia, yang dikhususkan kepada dia. Contohnya adalah ad-dhahik, sifat ketawa. Jadi bagi manusia, fa innahu yasduqu 'ala al-insani faqat, maka ini adalah sifat bagi manusia sahaja, sebab manusia sahaja yang ketawa. Okay, jadi kalau kamu boleh faham jinsun tu apa, kemudian na' tu apa, faslun tu apa, ardul am itu apa, khassah itu apa. Jadi tiga yang pertama itu adalah sifat zatiyah, dakhil zat. Yang kedua itu ardul am dan khassah, itu adalah luaran, sifat luaran. Okey, boleh faham tak? Boleh hafal insya-Allah. Ingat macam tu Okay, habis tentang tersebut, kita tengok dia punya peta di sini. Okey. Jadi syajaratul aqsam. Ismu kita tahu terbagi pada kuli dan juga juz'i. Kuli terbagi pada zati, yang dikatakan sebagai kuliyatul khams, itu di sini. Zati, kemudian jinsu, naun, fas.
Kemudian aradi adalah ardul am dan juga khassah. Aradi ini adalah sifat-sifat luaran. Okey. Kemudian kita tengok aktiviti kat sini. Okey, ini dibagi akmil jadawil musta'inan mufradat al-atiyah. Okey, lengkapkan jadual di bawah berdasarkan kepada maklumat yang diberikan. Jadi fa'run ni adalah tikus. Sorry ni dia macam apa? Bunyi dia lah. Ini semua jenis bunyi-bunyi. Nihlah, tanin, arnab, baghib, thu'ban, fahih, difda', naqi. Ini semua jenis-jenis bunyi yang menjadi ciri-ciri khas bagi suara ataupun binatang-binatang yang kita sebut di bawah tadi. Okey. Contoh di sini bagi insan insan adalah nau', haiwan adalah jinsun, faslun natiq, itu yang berfikir, qassah dhahik, ciri-ciri khas, ardul am mashi, iaitu berjalan. Okey. Jadi jumlah mufidah dia adalah insan, haiwanun natiq. Jadi kat sini mungkin kita hanya letak fa'run. Tadi saya cuba cari definisi bagi tikus. Jadi kita boleh katakan fa'run dia juga adalah haiwan. Dekat sini haiwan. Faslun dia adalah yang atas tadi tu, sorry. Kemudian khassah kita tak jumpa lah. Mungkin dia dipanggil sebagai tasallul qawaris, iaitu haiwan yang keluar malam ataupun sunyi-sunyi, bersunyi-sunyi, haiwan yang keluar waktu malam. Jadi itu antara ciri khassah dia. Jadi ardul am mungkin kita masukkan dia sebagai makhluk perosak dan sebagainya. Seperti mana binatang-binatang yang merosakkan lain. Okay, jadi kat sini mungkin kita boleh masukkan dekat situ fa'run, tapi faslun dia itu adalah as-sarir. Jadi begitu juga dengan yang di bawah tadi. Kita juga nihlah, dia juga adalah haiwan dan benda hidup, dan faslun dia itu adalah tanin, iaitu bunyi buzz, bunyi buzz itu tersebut. Dan juga arnab, kamu boleh masukkan dia punya yang maklumat yang dibagi ke atas tadi. Okey. Kemudian kita tengok latihan. Okey, ajib an as'ilah al-ati. Okey, ma huwa zati wal aradi bayyin aqsam kullu minhuma. Okay. Zati kita tengok dah tadi terbahagi kepada jinsun, kemudian naun dan juga faslun. Kemudian aradi pula adalah khassah dan juga ardul am. Kemudian disebutkan bahagian-bahagian kulitul khams beserta dengan contoh. Okey, yang kita sebut pula tadi lah. Ini tak apa, ini ada contoh kawan. Okey, ini kita tengok soalan yang kedua. Ayyin al-ijabah as-sahihah. Ada yang masuk lagi? Soalan. Okey, Dr. Yaman bagi alhamdulillah. Okay, fa'ru haiwanus sarir multahimu kulla syai'. Maksudnya dia makan semua benda lah. Okay. Ini sebab tu dalam buku ni dia tak ada bagi contoh definisi yang lengkap bagi setiap haiwan-haiwan tadi. Okay. Kemudian kita tengok contoh yang seterusnya. Al-qassah. Ini penting Al-qassah binisbah lil insan. Okey, apa sifat yang menjadi ciri-ciri khas bagi manusia? Maka jawapannya adalah yang qassah ni kita tahu dia adalah sifat luaran. Maka jawapannya adalah dhahik. Dal jawapan dia dhahik. Soalan yang kedua, faslun binisbatil himar. Okey, apa faslun bagi himar? Okey, faslun ini adalah sifat zat ataupun sifat mahiyah, dakhil mahiyah bagi himar. Jadi jawapannya adalah nahik. Nahik ni bunyilah. Haiwan. Dia macam bahasa Arab ni dia kaya dengan bahasa dia.
Jadi macam lembu mengembu, ayam mengokok, ayam berkokok, kambing mengembek, apa ni, kucing kucing apa bahasa Melayu mengaum, singa mengaum. Jadi himan ni dia donkey. Mungkin ada dalam kamus dewan, kena rujuklah bunyi himan tu macam mana. Di dalam bahasa disebut nahik. Okey, kemudian yang soalan yang ketiga, nau' binisbah lil farsi. Okey, apa nau' bagi farsi? Kita tahu yang pertama adalah jinsun, kemudian nau'. Nau' adalah haiwan, ini adalah jinsun, natik ini adalah faslun bagi insan, dhahik ini adalah qasah bagi insan. Jadi jawapannya adalah hisan. Okey. Meringkik. Ada. Terima kasih Dr. Zaman. Okey. Kemudian jinsun bagi linamri. Ini harimau. Okey. Jinsun dia, kita kena ingat jinsun adalah muttafiqina fil haqiqah. Jadi jawapannya adalah haiwan. Sebab farsun ni dia jinsun juga. Masyin ni adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ardul am, yang bagi haiwan. Kemudian sahil ini kuda, jinsun bagi kuda. Bukan, khasah bagi faslun bagi kuda, minta maaf. Maka jawapannya adalah haiwan. Sebab harimau sejenis haiwan. Okey, ardul am. Okay, sifat yang berkongsi dengan sifat luaran yang berkongsi dengan jinsun yang sama. Okey, masyin berjalan, haiwan. Okey, natik, dhahik ni semua sifat bagi manusia. Natik ni adalah apa panggil? Faslun bagi manusia. Dhahik ni adalah khasah bagi insan. Maka jawapannya adalah masyi, yang berjalan. Okey. Okey, itu jawapannya. Okey, soalannya imla al-faraghat, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Lafzul insan, lafzul insan tu apa? Li'annahu yasduqu ala Muhammad wa Ali wal Fatimah. Okey, lafzul insan adalah jinsun. Minta maaf, lafzul insan adalah nau'un. Okey, nau'un li'annahu yasduqu ala Muhammad wa Ali wal Fatimah. Okey, jawapan dia adalah nau'. Okey, lafzul natik, dia adalah faslun li'annahu juz'ul mahiyatil insan. Okey, lafaz natik itu adalah faslun kerana dia adalah sebahagian daripada mahiyatul insan. Okey, kemudian lafaz apa yang merupakan jinsun, fa innahu yasduqu 'alal insan wal farsi wal jamal, yang merangkumi ke atas manusia, kuda dan juga unta. Jadi lafaz apa yang menyatukan ketiga-tiga ini? Maka jawapannya adalah haiwan. Dan haiwan adalah jinsun bagi manusia, kuda dan juga unta. Okay, yang keempat, lafzul masyi, perkataan masyi. Dia termasuk dalam kuliat yang mana? Li'annahu kulli kharij 'anil mahiyati as-sadiq ala ghairiha. Okay, lafzul masyi adalah ardul am. Ardul am jawapannya kerana dia adalah lafaz kuli yang bersifat sifat merupakan sifat luaran daripada mahiyah yang merangkumi ke atas mahiyah dan juga selain daripada mahiyah tersebut. Okay, yang kelima, al-qassah ya kulli kharij 'anil mahiyah al-qas biha fi jawab ayu syai'in wa fil ardihi misaluhu. Okay, jadi qassah ini adalah lafaz kuli yang merupakan sifat luaran bagi yang hanya dikhususkan kepada manusia sahaja. Jadi apa dia? Itu maka jawapannya adalah dhahik, dan sifat ketawa bagi manusia. Okey.
Habis tentang kuliatul khams. Sebenarnya benda ni dia detail, boleh detail lagi, seperti pembahagian di antara jinsul qarib dengan apa, faslul qarib dan faslul ba'id, dan jinsul a'la, jinsul sufla. Cuma tidak dimasukkan dalam ni. Mungkin perbahasan tu agak mendalam dan mungkin kamu akan belajar selepas mana pada peringkat yang lebih tinggi.